Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Diana Atirah binti Hasbullah. Saya dari unit PAI 1. Saya akan menerangkan tentang langkah-langkah atau cara untuk membanteras isu rasuah dengan berkaitan kepentingan tadbir urus insan dalam pengurusan pendidikan Islam. Okey, baik. Slide yang pertama, saya akan menerangkan tentang definisi rasuah. Okey, rasuah ni asal perkataan daripada perkataan Arab iaitu rasya. Rasya yang bermaksud tali yang diikat pada timba bagi mengambil air pada perigi. Okey, rasuah merupakan perbuatan memberi ataupun menerima sesuatu suapan berbentuk wang tunai atau barangan berharga sebagai upah bagi melakukan sesuatu perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugas seseorang itu. Sebagai contoh, seorang kontraktor dia memberikan hadiah berbentuk jam tangan yang berharga kepada seorang pegawai awam bagi meluluskan projek syarikat kontraktor tersebut. Okey, ini daripada sumber Lembaga Pembangunan Langkawi. Okey, larangan rasuah. Okey, yang pertama, larangan rasuah dari Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 88 dan surah Al-Ma'idah ayat 42. Manakala daripada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, laknat Allah kepada pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat Ahmad. Okey, yang ketiga adalah daripada ijma'. Para ulama' juga telah membicarakan berkenaan dengan haramnya rasuah melalui sirah para khulafa' dan juga para sahabat Nabi. Okay, Imam Al-Ghazali pada tahun 1986 dalam kitabnya iaitu Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali ini berkata, apabila larangan rasuah itu begitu tegas, maka sepatutnya seorang hakim atau penguasa dan yang seumpamanya sentiasa memperkira-kira dirinya. Kalaulah hadiah yang diterima akan terus diterimanya walaupun selepas dia meletakkan jawatannya, maka bolehlah diterimanya walaupun ketika dia sedang memegang jawatan itu. Tetapi sekiranya pemberian itu kerana jawatannya dan tidak akan diterima lagi selepas dia meletakkan jawatannya, maka haram dia menerimanya. Okey, maksud dia kat sini, sebagai contoh, dia seorang hakim yang menguruskan sesuatu kes, tapi yang sebelah pihak dia menang dalam kes tu. Jadinya dia memberikan sejumlah wang yang besar untuk hakim tu berpihak pada dia. Kalau macam tu dikira rasuah. Okey, seterusnya adalah faktor-faktor berlakunya rasuah. Okey, yang pertama, adanya peluang dan juga kesempatan. Okey, maksud dia kat sini, apabila seorang tu dia ada peluang ataupun dia ada kesempatan untuk sesuatu yang dia nakkan. Contohnya macam hakim tadi itulah, situasi hakim tadi tu, orang yang dia nak menangkan kes tu, dia beri hakim tu sejumlah wang. Contoh dia 10,000, dia bagi pada hakim untuk hakim membela dia. Okey, yang kedua adalah kerana birokrasi. Melalui birokrasi, kehendak seseorang sering terbatas ataupun lambat. Okey, yang ketiga, lemahnya sahsiah peribadi. Okey, sekurang-kurangnya penghayatan nilai-nilai murni dalam menjalankan tugas. Yang kedua, faktor kerakusan dan juga sikap tamak. Okey, bila seseorang tu dia nak naik pangkat ataupun dia tamak dalam satu benda, maksudnya dia nak naik pangkat dengan cepatlah, dia tamak. Jadinya dekat situ dia bagi rasuah pada bos dia ke ataupun pada pegawai yang menguruskan tu. Okey, dan faktor yang terakhir adalah kelemahan peraturan atau sistem pelaksanaan kerja. Okey, longgarnya tata cara pelaksanaan dan juga peraturan kerja boleh berlakunya rasuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa sahaja yang telah kami lantik untuk memegang sesuatu jawatan atau kerja dan kami telah tetapkan pendapatannya ataupun gaji, maka apabila ia mengambil lebih dari apa yang ditetapkan, itu dikira sebagai satu penipuan dan juga rasuah. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, langkah-langkah mencegah rasuah. Okey, kita akan menceritakan tentang langkah-langkah mencegah rasuah. Okey, yang pertama adalah menanamkan konsep menghindari perbuatan penipuan.
Okey, yang kedua, mengamalkan budaya kerja cemerlang. Yang ketiga, tadbir urus yang baik. Dan yang keempat adalah hukum rasuah, iaitu takzir. Okay, untuk berkaitan dalam kurikulum pendidikan Islam, saya akan mengkaitkan dengan langkah yang ketiga, iaitu tadbir urus yang baik. Okay, sebelum tu saya akan menceritakan tentang kesan daripada adanya rasuah. Yang pertama, bila adanya rasuah, kadar jenayah dekat Malaysia akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, hilangnya harga diri kerana ia perbuatan yang berdosa dan tidak berintegrasi. Okay, yang ketiga adalah melumpuhkan ekonomi negara kerana berlaku pemalsuan oleh orang yang melakukan rasuah. Okay, yang pertama, untuk langkah-langkah mencegah rasuah, yang pertama adalah menanam konsep menghindari perbuatan penipuan. Okay, yang pertama adalah muahadah. Muahadah, apa tu muahadah? Muahadah tu mengingati perjanjian dengan Allah. Maksudnya apabila kita nak melakukan rasuah tu, kita ingat balik janji kita ni dengan Allah, yang kita tak akan melakukan dosa. Okay, yang kedua adalah muhasabah, iaitu tahu kemampuan, tahu posisi dan peribadinya dalam berinteraksi dengan persekitarannya. Yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah selalu diawasi dan disertai oleh Allah. Yang keempat, muaqabah, iaitu memberi hukuman terhadap diri sendiri. Maksudnya kat sini, kita ni berjanji dengan diri kita. Sekiranya kalau kita ni melakukan rasuah, kita akan, contoh kalau kita beri hukuman puasa selama sebulan. Jadi kalau macam tu, kita tak akan melakukan rasuah. Okay, yang kelima, mujahadah, iaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Bila seorang tu dia memang bersungguh-sungguh, dia jujur dan ikhlas dalam melakukan pekerjaan, dia takkan melakukan perbuatan penipuan ni, iaitu rasuah. Okay, seterusnya yang kedua adalah mengamalkan budaya cemerlang. Okay, apa yang dimaksudkan dengan mengamalkan budaya kerja cemerlang adalah yang pertama, melaksanakan pekerjaan dengan baik. Okay, yang kedua, ikhlas dan amanah dalam melaksanakan pekerjaan, iaitu dia ikhlas kerana Allah. Bila dia ikhlas kerana Allah, dia tak akan melakukan perkara yang Allah larang. Okay, yang ketiga adalah melaksanakan pekerjaan dengan konsisten dan juga berkualiti. 4 komponen utama budaya kerja cemerlang, iaitu BKC dalam Islam. Okay, yang pertama, pekerjaan yang dilakukan mestilah halal dan juga diyakini suci, yang tidak mengandungi perkara haram dan juga syubhah. Okay, bila adanya rasuah, pekerjaan yang kita lakukan, kita akan rasa benda tu ada perkara yang tak halal. Sebabnya kat situ ada penipuan. Okay, yang kedua, cara melakukan kerja mestilah bersih. Okay, yang ketiga, natijah yang dibawa, iaitu keputusan yang dibawa tidak membawa keburukan kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Okay, yang keempat, dihasilkan melalui nilai kerja yang cemerlang. Okay, yang ketiga ialah tadbir urus yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan tadbir urus? Okay, tadbir urus ni adalah dia merujuk kepada tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang mempunyai kuasa di pelbagai peringkat pengurusan dan pentadbiran dalam sesebuah organisasi. Okay, maksudnya kalau kita dalam sebuah syarikat, kita sebagai pekerja, kita ada pegawai atasan. Maksud kat sini, pegawai kita semua ni adalah dalam tadbir urus dalam satu syarikat. Okay, apa konsep tadbir urus? Tadbir urus yang baik dikaitkan dengan prinsip melaksanakan sesuatu tanggungjawab dan amanah itu secara telus, beraccountability dan juga berhemat dalam kerangka amalan integriti yang tinggi. Tadbir urus yang baik, ini menurut Nur Muhammad Syakil Hamid daripada SPRM sendiri. Tadbir urus yang baik boleh memastikan budaya defisit integriti seperti gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dapat diminimumkan. Okay, selain itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Multaqa Asia Tenggara pada tahun 2019 di Pusat Convention Movenpick
Okey, apa yang Datuk Seri ni cakap? Dia kata kegagalan tadbir urus menjadi punca kepada permasalahan besar termasuk rasuah dan juga salah guna kuasa. Okey, apabila pegawai atasan dia salah guna kuasa ataupun tadbir urus yang dia laksanakan tu tak kukuh, jadi kat situ akan berlakunya rasuah. Contoh dia, pegawai yang bawah ataupun pekerja dia yang bawah, dia nak naik pangkat tinggi, maksudnya dia nak naik pangkat tu dengan cepat, dia akan bagi rasuah kepada pegawai atasan. Okay, jadinya dekat situ sepatutnya pegawai atasan ni dia melaksanakan tadbir urus ni dengan ketat dan juga dengan baik. Okey, selain itu cara kita untuk membendung rasuah. Okey, yang pertama, contoh apabila pegawai atasan ni dia tahu pekerja bawahan dia ada yang melakukan rasuah, sepatutnya dia akan terus melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa siapa yang berkuasa dalam rasuah ni, iaitu SPRM. Okey, yang kedua, selain daripada tu, kita boleh juga melaksanakan ataupun menganjurkan kempen anti rasuah. Okey, bila adanya kempen anti rasuah, kita akan menerangkan apa kesan baik, apa kesan buruk, ataupun apa akan jadi kalau kes rasuah ni berluasa dekat negara Malaysia. Okey, seterusnya pihak SPRM juga sepatutnya mengetatkan undang-undang apabila terjadinya rasuah. Okey, menanamkan sikap jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas dan juga pekerjaan. Okey, selain daripada tu, dalam kurikulum pendidikan Islam, sejak prasekolah, kita sepatutnya sebagai seorang pendidik, kita kena bezakan, kita kena ajar murid apa itu rasuah, dan kita kena bezakan antara rasuah, ganjaran dan juga pertolongan. Okey, tiga perkara ni dia macam sama tapi sebenarnya dia berbeza. Okey, contoh dia, kalau ganjaran, bila seseorang itu dia mendapat markah yang tinggi dalam periksa. Okey, yang guru tu dia bagi contohnya dia bagi jam tangan. Jadi itu adalah ganjaran. Ataupun satu lagi, bila murid tu dia membantu guru dia dalam melakukan satu pekerjaan, lepas tu guru dia bagi jam tangan juga. Jadi itu adalah pertolongan. Tapi kalau rasuah, contoh dia, guru tu dia murid dia dapat markah tu rendah, tapi dia bagi 1,000 pada cikgu supaya naikkan markah dia, supaya dia lulus dalam peperiksaan. Jadi itu bukanlah ganjaran dan juga bukanlah pertolongan, tapi itu adalah rasuah. Rasuah ni dia dia bukanlah dalam kalangan orang dewasa je, tapi dia boleh dalam kalangan kanak-kanak, remaja, orang tua, warga emas, semua boleh tergolong. Cumanya rakyat kita sekarang ni, kita macam tak dapat bezakan antara rasuah dan juga ganjaran. Okey, strategi pengajaran dan juga pembelajaran. Okey, ini dikembangkan dalam pendidikan Islam dari zaman Rasulullah sehinggalah zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah, contohnya masa zaman Rasulullah, masa di Mekah, Rasulullah ni dia menyampaikan pendidikan Islam ni di rumah Nabi sendiri. Itu yang tempat pertama, pusat pendidikan dia yang pertama adalah rumah Nabi. Dekat rumah Nabi itulah Nabi akan menceritakan ataupun menyampaikan ilmu pendidikan ni. Okey, selain daripada dekat rumah Nabi, dekat lorong-lorong ataupun pasar ataupun kawasan perumahan dan juga sekitar Kaabah. Okey, bilanya sekitar Kaabah itu adalah dakwah secara terang-terangan. Okey, masa dekat Madinah, okey, Nabi menyampaikan ilmu pendidikan ni di masjid. Masjid ni sebagai markas aktiviti agama dan juga masyarakat. Okay, seterusnya dekat Masjid Nabawi sebagai tempat belajar dan juga mengenai urusan. Okay.
Bila berkaitnya dengan rasuah, tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang mempunyai kuasa, itu maksudnya bila seseorang tu, contoh dia ada jawatan yang tinggi, dia yang mengambil tindakan kepada orang bawahan. Bila orang bawahan tu ada melakukan rasuah, itulah yang dikatakan sebagai tadbir urus. Bila adanya tadbir urus, maksudnya ilmu yang disampaikan tu sampai. Maksudnya dekat sini, yang dimaksudkan kat sini, bila tadbir urus tu dijalankan dengan baik, ilmu yang sepatutnya sampai pada pegawai atasan ni, maksudnya memang betul-betul sampai, sebabnya dia boleh lakukan tadbir urus dengan baik. Tadbir urus ni dia boleh melalui pelbagai peringkat pengurusan untuk mencapai kecemerlangan, kecekapan, persamaan dan juga penglibatan yang menyeluruh dalam pengurusan pentadbiran. Bila pegawai atasan ni dia lakukan tadbir urus yang baik, maksudnya dia melakukan kerja tu dengan cekap. Bila dengan cekap, dengan telus, dengan jujur. Apa yang dimaksudkan tadbir urus yang baik pula adalah melaksanakan tanggungjawab secara telus dan berhikmat dari segi pengambilan keputusan dan juga penyampaian hasil. Daripada prestasi apa yang boleh dicapai daripada tadbir urus yang baik adalah menyampaikan perkhidmatan secara cekap dan juga berkesan, dan juga mengurangkan pembaziran sumber. Daripada segi pematuhan, bila pegawai itu melakukan tadbir urus yang baik, dia mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan juga peraturan yang dijalankan, dan juga dia mengamalkan sikap jujur. Prinsip utama tadbir urus adalah melalui fokus kepada pelanggan, beretika, ketelusan, accountability dan integriti, efektif dan efisien, dan juga pengurusan perubahan. Kenapa pentingnya tadbir urus ni adalah untuk kita memperkasakan daya saing antara negara kita dengan negara luar. Yang kedua, dapat menjana potensi insan bagi memperkasakan prestasi perkhidmatan, menerajui transformasi perkhidmatan, dan juga mengekalkan profesionalism dan juga tadbir urus dalam perkhidmatan, dan juga memenuhi ekspektasi pelanggan dan pihak berkepentingan. Yang tadi saya ada terangkan tentang masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa zaman para sahabat, walaupun Nabi dah wafat, tapi mereka tetap menyampaikan ilmu pengetahuan dan juga mengamalkannya melalui berdasarkan bersandarkan pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Maksudnya kat sini, walaupun bila berlakunya gejala rasuah ni, walaupun dalam kalangan kaum Arab sendiri, zaman para khulafa ar-rasyidin ni, dia akan menegaskan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Itu yang Nabi tinggalkan pada umat dia. Jadinya mereka akan menggunakan ayat Al-Quran dan juga hadis sebagai hujah untuk membanteras gejala rasuah. Itu pada zaman khulafa ar-rasyidin. Pada zaman Abbasiyah, masa zaman Abbasiyah, Abbasiyah memang bersandarkan Al-Quran dan hadis, tapi sistem kurikulum pendidikan Islam tu dia dah berkembang sedikit. Sebabnya masa zaman Abbasiyah, dia melaksanakan sistem, dia fokuskan satu bidang supaya murid yang belajar dia dapat fokus satu bidang. Bila dia berjaya dalam satu bidang, baru dia boleh ke bidang lain. Dia tak macam zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, dalam satu peringkat, murid tu akan belajar dalam pelbagai cabang. Contoh dia pendidikan Islam, tasawur Islam, pendidikan Quran dan Sunnah, dan lain-lain. Tapi masa zaman Abbasiyah, mereka menetapkan contoh kalau seorang murid tu dia
fokusnya pada satu bidang dan satu peringkat. Bila dia dah lulus, baru dia boleh ke peringkat seterusnya. Okey, bila macam tu sebenarnya murid lebih fokus fokus dan teliti dalam satu bidang. Okey, contohnya macam terjadinya isu rasuah ni. Okey, bila terjadinya isu rasuah, murid yang belajar secara mendalam dalam bidang tersebut, dia dapat bidas dengan baik. Sebabnya dia boleh belajar secara mendalam dengan guru tersebut. Selagi dia tak lulus, dia tidak akan dilepaskan ke peringkat seterusnya. Itu masa zaman Abbasiyah. Okey, itu saja itu saja yang saya dapat terangkan tentang langkah-langkah ataupun cara untuk kita membanteras isu rasuah, gejala rasuah yang bagi saya sekarang dia terlalu meluas. Okey, jadi itu dan juga berkaitan dengan kurikulum pendidikan Islam dari zaman Rasulullah ke zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, seterusnya pada zaman Abbasiyah. Sekian, terima kasih.